Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan lagi untuk secara langsung. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Dan sesuatu saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan madatcenter.com yang mana berita baik, hadiah khas hampir 50 e-book percuma untuk semua penonton Tanyalah Ustaz di madatcenter.com. Di antaranya adalah Sihir Pemusnah Keluarga, Klinik Al-Fatihah, Kaedah Mudah 5 Minit Hafal Al-Quran dan juga Diari Solat Anak Si Oyen, Diet Cara Rasulullah dan banyak lagi yang anda semua boleh dapatkan di madatcenter.com. Itu satu berita baik untuk penonton-penonton semua. Dan hari ini kita kembali untuk perbincangan yang mana tentang topik fiqh, yang mana hari ini kita bawakan kepada anda dan juga bintang-bintang ilmuwan yang tidak asing lagi di KJTV dan juga di hati penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sempurnakan hari ini, mulakan dengan bicara untuk satu-satu daripada mutiara kata masukkan ke dalam jiwa kita sebagai pembuka hari yang indah pada hari ini. Baik, tanggal 28 Disember 2022 bersamaan dengan 4 Jamadil Akhir 1444 Hijrah kita dipertemukan. Topik pada pagi ini berkenaan dengan fiqh pengurusan masa ataupun menguruskan masa. Bagaimana topik kita perbincangan? Sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton. Ingin bertanyakan soalan kepada bintang ilmuwan kita untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 ataupun nak terus pergi ke Facebook rasmi kita juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ ada siaran secara langsung dan boleh tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Alang-alang saya sebut tentang media sosial kami Tanyalah Ustaz, saya ada sedikit pesanan dari MC ya. Yang mana mengenai berita palsu. Sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah satu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan juga benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum disebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan juga keselamatan negara. Itu satu pesanan untuk diri kita pada pagi ini supaya berhati-hati dengan setiap berita yang ingin kita sebarkan. Okey, sidang penonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pagi ini kita bersama dengan bintang ilmuwan Kapten Maritim Ustaz Nick Kamarudin Yuno bersama dengan kita seperti biasa dengan sut putih beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ustaz, nak masuk tahun baru ni Ustaz, tinggal hari ni 28, esok 29, 30, 31, 3 hari saja lagi Ustaz. Jadi mungkin di hujung-hujung tahun ni kita rasa macam tak sedar, cepat sungguh masa berlalu kan. Kalau di hujung Tanyalah Ustaz pun biasa kita sebutkan dengan surah Al-As yang mengingatkan kita tentang masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi adakah tahun ini kita berada dalam keadaan rugi ataupun beruntung? Hari ini kita bincangkan tentang menguruskan masa. Jadi Ustaz, sepatah dua kata untuk pembukaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Baik, Mas Erin dan semua kru dan juga sahabat-sahabat yang di talian ataupun yang sedang menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini, iaitu dalam topik kita itu menguruskan masa. Begitu cantik kita berada di penghujung tahun dan kita akan menghadapi tahun baru, maka kita akan menguruskan masa dengan sebaik-baiknya. Itu ialah masa untuk kita mencapai satu KPI yang kita kehendaki. Dalam urusan ibadat pula sudah pasti kita hendak menguruskan masa dengan sebaik-baik pengurusan.
Kerana kalau kita tersilap mengurus masa, maka masa itu memang tak cukup masa. Sebab ini di akhir zaman ini yataqarrab, Nabi SAW menyebut kepada kita itu yataqarrabu azman ataupun yataqarrabu zaman. Masa di antara masa itu terlalu pendek, mendekati yataqarrab, iaitu setahun seolah-olah sebulan, sebulan seolah seminggu, seminggu seolahnya sehari, sehari seolah sejam. Begitulah yang diandaikan oleh Nabi SAW. Maka insya-Allah pada pagi ini kita akan huraikan mengenai pengurusan masa yang terbaik dalam kehidupan duniawi mungkin insya-Allah, dan juga kehidupan ukhrawi. Bagaimana kita untuk menetapkan masa yang terbaik untuk kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bahagikan masa untuk kita, untuk keluarga, dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bila kita bahagikan masa itu dengan tepat dan mengikut kata ni pembahagian yang betul macam sistem faraid lah Rin, insya-Allah sudah pasti kita akan diberkati dalam kehidupan kita. Insya-Allah juga kita akan sentiasa mendapat rahmat, kasih sayang, hidayah, petunjuk Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sepatah dua kata awal dari Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan pada kita di mana hala tuju perbincangan kita pada pagi ini. Dan juga dalam Al-Quran ada 114 surah, 30 juzu, dan pastinya ada 114 perkataan ataupun nama yang istimewa akan diletakkan. Salah satunya adalah perbincangan berkenaan dengan masa, perbincangan berkenaan dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kita 24 jam satu hari 7 minggu dalam 7 hari dalam seminggu, dan juga ada 30 hari ataupun 31 hari dalam satu bulan. Maka mungkin ada sesuatu yang cuba diungkap, dicungkil dan juga dibawa di hadapan penonton pada pagi ini sebagai perbincangan menguruskan masa dengan baik untuk kehidupan kita. Okey, hari ini kita memang ada soalan-soalan yang banyak untuk kita bawa kepada penonton-penonton semua, dan kita terus ambil soalan. Kita buka untuk tirai perbincangan kita dari Kak Ju Zabidi. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah untuk menguruskan masa yang berkualiti mengikut sunnah yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW agar menjadi contoh umat masa kini? Dan soalan yang kedua, adakah ibu bapa yang tidak pandai mengurus masa akan melahirkan keluarga yang kurang sempurna? Terima kasih Kak Ju untuk soalan ini, dan saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, ni penonton dan juga Facebook akaun Facebook akaun Facebook yang top fan selalu dengan kita, insya-Allah. Okey, untuk menguruskan masa kita tengok kenapa perlu sangat kita menguruskan masa. Kalau kita tengok kalau andainya masa itu tidak diurus, andai masa tidak diurus, kita kata ikutlah, kalau jadi nak jadi apa jadilah. Apabila tidak terurusnya masa, bagaimana Rasulullah SAW menguruskan masa ketika dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dia dengan isteri-isteri baginda Nabi SAW, dengan anak-anak, dengan masyarakat, dengan negeri ataupun dengan negara pada ketika itu. Maka pengurusan masa yang dibuat oleh baginda Rasul SAW kalau ikut Imam Syafi'i dibahagikan kepada tiga fasa, iaitu untuk diri sendiri dan keluarga, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk masyarakat. Maksudnya kalau masa itu ada 24 jam, maka kita kena bahagilah 8 jam, 8 kali 3 24. Maksudnya kalau dapat 8 jam itu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cari 8 rakaat pun susah kan, tapi boleh 8 jam kita ada. Maksudnya masa itu dibahagikan 3 bahagian, untuk ibadat kepada Allah, untuk diri sendiri, dan untuk muamalat dengan anak, isteri dan masyarakat dan sebagainya. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Sebab untuk ibadat ni kita kena ruangkan masa. Kita jangan tunggu masa yang terluang. Kita pasti tak ada masa yang terluang, yang ruang yang ada untuk kita buat ibadat, nak baca Quran seumpamanya. Mana kita kena ruangkan masa, kita kena jadualkan masa. Hari ini aku bangkit daripada subuh sebagai contoh, pukul 5.30 aku dah bangkit. Aku sempat bertahajud 2 rakaat, aku sempat witir 1 rakaat. Kita ambil paling kurang hari ni, paling kurang. Kemudian aku bersedialah untuk pergi ke rumah Allah. Kerana itu ajakan Allah. Itu Allah panggil, Allah seru kita, Allah jemput kita untuk datang ke rumah dia. So kita kena bagi masa ni. Kita bagi, okey, so pukul 6 aku dah sampai, 6.5 minit azan, sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat, tunggu kamar, habis tu zikir kejap, kita pun bergeraklah ke tempat kerja. Itu yang kerja mungkin dekat. Tapi bagi kerja yang tempat yang jauh, mungkin dia lebih awal dan sebagainya. Mana masa untuk kita dibahagi, masa untuk Allah dan masa untuk masyarakat.
mesti dibahagi 3 masa. Itu kaedah dia. Dan sekiranya ibu bapa, persoalan tadi, ibu bapa yang tidak merancang, tidak merancang. Orang yang gagal merancang adalah orang yang gagal. Tapi orang yang gagal setelah merancang itu orang yang berjaya. Kerana dia telah berjaya merancang, tapi dia gagal. Tapi yang satu lagi, dia tak merancang pun. Mana dia gagal, mana munasabahlah dia gagal sebab dia tidak merancang. Maka seorang ibu bapa kalau dia tak rancang, contoh tidak merancang untuk anak dia. Anaknya ada 3, dia tak rancang. Anak yang pertama ni bila dia dah besar, daripada kecil, daripada baby, kemudian dia besar, naik darjah 1, kemudian pergi sekolah menengah, kemudian universiti, dia kena calculate, kena kira balik mana dia ada peruntukan masa ataupun jadualkan sekian, kena ambil kira semua sekali. Bagi yang tidak mengambil kira, itulah menjadi kerugian, menyebabkan, sebagai contoh mudah ni, Nabi SAW menyebut dalam bab akikah dan juga tahnik anak. Contohnya ialah Yaumus Sabi', mana hari yang ke-7 itu disunahkan untuk kita akikah, untuk tahnik, bagi makan benda yang manis ke mulut baby dan sebagainya. Hari ke-7 Yaumus Sabi' min waladi, hari ke-7. Tetapi ramai yang tidak rebut hari ke-7. Kenapa? Kerana dia tak jadualkan. Dia kata, ustaz, kami tak mampulah ustaz, nak kambing seekor pun dah mahal sekarang ni, dah 1,000. Okey, dah tahu dah isteri mengandung bila, berapa minggu, dah mula mengidam, orang pun dah mula mengidam, dah nak makan selipar Jepun, dah mula nak makan handphone, dia bagai-bagai orang mengidam ni tak sama kan, macam-macam dah. Itu ada tanda alahan dia, tak apalah kan, at least kita pun macam, isteri aku dah 1 bulan, dah 2 bulan. So untuk dapatkan 1,000 sebulan, aku kena simpan katalah 100 ataupun 200. Dah mula menyimpan. Sebab nak targetnya ialah pada tanggal 7 hari bulan, baby ini hendaklah ditahnik dan dicukur kepala dan diakikahkan. Maka kita, macam mana aku tak dapatlah, sebab kita tak rancang. Tak ada peruntukan masa yang kita masa ada tu, period yang untuk hari ke-7 daripada kelahiran itu dah ada sebenarnya. Habis oleh kerana kegagalan ibu bapa untuk merancang, maka anak itu tak dapat pahala sunnahnya. Kita dapat pahala sunnah pada hari ke-7. Dan begitu juga masa-masa yang lain, hendaklah kita urus, kita rancang dengan sebaik-baik perancangan. Dengan itu menyebabkan kita tak akan tak cukup masa. Ibadat cukup, pergi kerja cukup, pergi kerja senyum, tenang. Tapi cuba tengok orang yang tak cukup masa, gelabah. Orang panggil gelabah puyuh. Tak tahu sebab apa puyuh jadi mangsa ni. Sebab dia itu kot. Puyuh dia lari kan? Ya, macam tu. Boleh jadilah. Wallahualam. Allah, itu jawapannya Ustaz. Gagal merancang adalah merancang untuk kegagalan. Itu satu perkara juga yang patut kita perhatikan untuk perbincangan menguruskan masa pada pagi ini. Itu baru buah-buah awal untuk perbincangan hari ini. Banyak lagi kita akan kongsikan bersama dengan penonton semua. Jangan ke mana-mana. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita bertemu kembali. Kata cerdik pandai berkenaan dengan istilah awal. Ramai orang ini yang salah faham berkenaan dengan perkataan awal. A-W-A-L. Awal, iaitu pada awal waktu. Kata cerdik pandai, awal itu bukanlah selepas waktu. Itu memang lewat. Dan juga awal itu bukanlah tepat pada waktu. Jika kamu tepat pada waktu, itu juga adalah lewat. Tetapi awal itu sebenarnya adalah 30 minit ataupun lebih lagi sebelum daripada waktunya. Itu yang disebut sebagai awal. Wow. Jadi hari ini pagi ini kita boleh fahamkan yang sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan awal, supaya tidak salah faham lagi. Kita datang on time, kita kata kita awal. Tidak, sebenarnya awal itu sebelum waktu. Baik, kita dah pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Aziz dan Ustaz, saya Ismail dari Sungai Buloh. Ya tuan. Salam siap pagi ni tanya Ustaz. Bagaimana kita nak jadikan diri berdisiplin dalam menguruskan masa dari segi ibadah, kerja dalam kehidupan kita seharian? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail untuk soalan ini. Simple, mudah soalannya, tetapi betul soal itu memang tepat untuk perbincangan kita pada pagi ini. Bagaimana nak disiplinkan diri supaya dapat menguruskan masa dalam apa juga kategori yang kita buat. Silakan Ustaz. Baik, Tuan Haji Ismail ni pemanggil tega kita juga. Pemanggil tega kita. Alhamdulillah, cukup cantik persoalan. Bagaimana kita nak menguruskan masa supaya kita ni mengurus dengan terbaik sembahyang dan sebagainya. Pertamanya ialah motivasikan diri dengan fadilat ataupun kelebihan. Sebab kita biasanya kita anggaplah kita ni macam kanak-kanak yang sukakan gula-gula, coklat dan sebagainya. Maka bila ada coklat, bila ada gula-gula, kita akan buat lebih. Maksudnya kita akan rebut peluang tu. Contohnya sembahyang di awal waktu. Apa kelebihan istimewa dia di awal waktu? Macam Rin sebut tadi kan, awal itu ialah bukan pada waktu yang tepat, tetapi lebih awal daripada waktu sebelum waktu masuk. Itu awal waktu. Maksudnya kelebihan yang cukup istimewa kepada orang yang contohnya solat tadi kan, Tuan Haji Ismail sebut solat. Kita datang awal ke masjid sebagai contoh. Kelebihan orang yang datang awal ke masjid sebagai contoh pada hari Jumaat, maka hadiahnya ialah seekor unta. Ketika mana khatib belum baca khutbah dapat unta, kemudian tengah baca khutbah dapat kambing. Ketika dah mula maksudnya yang lipatan-lipatan catatan malaikat itulah ditutup ketika mana khutbah bermula, maka ketika itu telur puyuh akan dapat. Maksudnya makin lambat makin kecil dia punya habuan dan pahala. Puyuh lagi. Tadi pun puyuh kan. Hari tajuk puyuh lah buat. Maksudnya bila kita kata di awal, maka aku akan dapat kelebihan istimewa. Kita pun tengok, bila kita merancang waktu, segalanya akan berlaku dengan baik. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut at-ta'ajjul minasyaitan wa at-ta'anni minallah. Maknanya kalau kita gopoh-gapah, keluh kesah itu daripada perbuatan syaitan dan berhati-hati itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apabila kita rancang, kita jadualkan, ada jadual, ada timetable dia, schedule ke apa benda kan, mana kita akan benda tu terancang. Okey, pagi ni hari cuti contoh. So kita nak pergi mana semua? Okey, kita lepas ni kita pergi masjid, lepas masjid kita akan pergi jogging, kemudian kita akan sarapan sama-sama. Kan ikut jadual. Bukan ikut terkejut jangan ikut terkejut. Lepas ni apa? Tengoklah. Nak pergi ke sana lah. Terus pergi ke sana. Ke sana. Ke mana? Ikutlah. Sebab itu bila kita tak ada merancang, apa-apa menjua, kita pergi ke supermarket sebagai contoh nak beli barang. Sepatutnya kita hanya beli bawang putih, bawang merah dan cili sos. Tapi oleh kerana tak ada perancangan, tengok dah ada kat rumah, macam tak ada, beli. So bajet kita 200 tak akan jadi 200, akan jadi 2000 ni. Bila kita tak merancang. Jadi kelebihan kita tengok pada kelebihan keistimewaan apabila kita merancang dengan sebaik-baik perancangan. Mana segi keuangan kita akan teratur, kemudian hubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama saya bagi perumpamaan, kita dijemput oleh kawan kita kenduri kahwin sebagai contoh. Siapa yang datang awal waktu, siapa datang tengah waktu, siapa datang ketika catering dah tutup waktu. Datang juga sebagai ni. Tapi kalau datang awal waktu, catering baru tengah siapkan, kita pun jumpa dengan kawan kita. Kau apa khabar? Oh, kawan anak kau ni? Anak aku yang ketiga. Maksudnya ada benda yang kita boleh sembangkan, ada benda yang boleh kita cakapkan, dan pada ketika tuan rumah tu, tuan kerja ada rasa happy. Ada satu kisah, lauk pun tengah banyak lagi. Lauk pun tengah banyak. Pelbagai. Jadi kalau tengah-tengah tu ngam-ngam je. Kalau hujung waktu faham-faham sajalah. Begitu juga dengan solat. Kalau solat di awal waktu, solat di tengah waktu dan solat di akhir waktu, dia akan ada darjah dan juga martabatnya masing-masing. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu dia pentingnya disiplin dalam kita menguruskan masa dalam apa juga yang kita lakukan dalam kehidupan, baik daripada pekerjaan, ibadat, hubungan dengan manusia dan macam-macam lagi, kerana ada fadilat yang utama di situ. Baik, kita ada pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Adrin dan Ustaz Nik Kamarudin, Nik Yono. Saya Umar Abdul Majid dari Felka Cini Timur 3 Pekan Fahad. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan soalan Tuan. Nafas dengan kulaan bagi saya. Alhamdulillah. Harap bagilah harap orangnya lah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ya. Kita ni Ustaz Niki atau nama glamour di Ustaz Niki ni. Ya. Jadi Ustaz saya nak tanya. Kita ni Ustaz, saya, Ustaz, Da'i, semuanya diberi masa 12 jam untuk satu hari. Bukan satu hari, satu malam 24 jam. Sama je Ustaz.
Saya diberi, ustaz diberi dan juga da'i diberikan masa tu. Tapi ada soalan saya, ada setengah yang mengatakan, segelintir masyarakat, segelintir manusia yang mengatakan dia kesuntukan masa, ustaz. Sedangkan masa sama je 24 jam kita semuanya diberikan. Ada yang kata kesuntukan masa, tak sempat nak solat, sibuk, kesibukan tugas harian dan sebagainya, ustaz. Jadi soalan saya, apakah boleh kita ni dikatakan sebagai kesuntukan masa, sedangkan masa yang diberi adalah sama, dan ada pula yang pandai menguruskan masa, tak ada masalah dengan tugas harian, dengan tanggungjawab keluarga dan tanggungjawab di pekerjaan, dan dia mengatakan dia kesuntukan masa. Jadi apakah boleh kita mengatakan dia ni kesuntukan masa dan tak sempat nak bersolat dan beribadah dan sebagainya, ustaz? Itu soalan saya, ustaz dan da'i. Terima kasih banyak, ustaz dan da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar untuk soalan ini. Wow, bagi saya benar dan juga memang kena dan juga tepat untuk setiap insan yang sedang menyaksikan pada ketika ini selalu ungkapkan satu istilah, katanya, saya tak cukup masa. Padahal semua sama, Ustaz. Bagaimana keadaan itu? Silakan. Baik, ini pemanggil tegar kita yang kedua. Ya, Alhamdulillah. Baik, pertama kita renung satu sabda Nabi SAW daripada Anas bin Malik mengenai 40 hadisan fi umuri akhir dunia, iaitu 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga zaman itu makin berdekatan, mana makin pendek. Wa takunus sanah kasyahr. Jadi setahun itu seperti sebulan. Wa syahr kal jum'ah, dan sebulan itu seperti satu Jumaat, mana seminggu. Wal Jumaat wa takunul Jumaatul kal yaum, dan satu Jumaat ke Jumaat, satu seminggu itu seperti satu hari. Wa takunul yaum kas-sa'ah wa takunus sa'ah kad-darmatil bin nar. Satu hari seperti satu jam itu seperti satu darmatil nar, ini darmah percikan api. Maksud sekelip saja, sekejap sangat. Itu ialah sebagai tanda akhir zaman. Yang ada sekarang 24 jam. Satu bakul kain kita berikan kepada Azrin. Satu bakul kain diberikan kepada Ustaz Niki, Nik Kamarudin Yuno. Aku jangan faham lain. Niki, Nik Kamarudin Yuno. Itu my father name, ada sekali. So, kenapa Azrin boleh susun dalam satu tempat kain itu dengan tersusun cantik, sedangkan sama-sama satu bakul? Ustaz Niki pula satu bakul juga, tapi kenapa ada lebihan dalam bakul setelah disusun? Berarti Azrin tepat menguruskan masa, menguruskan lipatan itu dengan kena. Apabila satu tempat kain sama tinggi, kain sama banyak, tetapi kenapa dia lebih kemas? Yang ini tak tersusun. Susun tapi ada lebihan, mana tak kena susun. Masa 24 jam ya Allah berikan sama aja, tapi oleh kerana susunan itu tak tepat, menyebabkan masa bersama keluarga tak ada, masa bersama kawan-kawan tak ada, masa bersama Allah Ta'ala tak ada dan sebagainya. Sehingga kata, tak sempat. Sebenarnya kalau disusun dengan sebaik-baiknya dan setiap bibir-bibir bicara, contohnya dalam mesyuarat, sehingga ditangguhkan sembahyang zuhur sampai ke pukul 4 petang, sampai 4:30 dan sebagainya. Kenapa? Kerana mukaddimah dia sahaja tu dah melebihi daripada minit mesyuarat. Dia pun apa dia panggil pun mukadimah kepada ucapan pengusi. Ucapan pengusi itu bila buat minit mesyuarat, 3 muka surat. Mesyuarat 1 muka surat saja. Contoh mudah. Maksudnya kita kena ambil mana iaitu aulawiyat, mana yang lebih diutamakan. Azrin nak pergi sembahyang, tiba-tiba tengok orang lemas, banjir kan, lemas nak pergi sembahyang. Nak selamatkan orang lemah yang nak mati atau nak pergi sembahyang jemaah, ataupun nak bagi tahu yang lemah tu, sabar nah, kejap lagi abang datang, abang selamatkan. Orang tu lemas, mana aula dia? Aulanya ialah pergi selamatkan yang lemas. Sembahyang itu bukan kita tinggalkan, kita lewatkan. Dan kalau Azrin pergi, imam dah selesai sembahyang sekalipun, tetap akan dapat 27 pahala kali ganda, sama je. Kerana kita nak menyelamatkan. Ini maknanya aulawiyat, mana lebih diutamakan. Contoh lain, saya bagi contoh supaya kita mudah faham. Contoh, doktor sedang merawat tengah malam, merawat orang yang sakit gigi kan. Tiba-tiba datang ambulan bawa orang yang kemalangan. Tak adalah dahsyat sangat. Telinga dia duduk di kaki, kaki duduk dalam mulut, hidung duduk di mata, mata duduk di kaki. Macam mana gambaran orang tu? Maksudnya kritikal sangat. Adakah doktor tu tinggal orang yang sakit gigi, ataupun doktor biarkan tunggu sekejap orang yang dalam ambulan tu sekejap nak selesaikan gigi dia ni?
aulawiyat, tinggalkan yang gigi, ambil yang kritikal tadi. Itu aula, yang lebih diutamakan. Itu kaedah dia. Tapi kena buka lah sepana dalam gigi dia tu, jangan biar tengah-tengah macam tu, sebagai contoh. Begitu juga dalam hal sembahyang tadi, hendaklah diutamakan hak Allah Subhanahu Taala. Sebab bila kita susun betul-betul, kita sebagai pengurusi musolat sebagai contoh, sampai pukul 12, pukul 1 rehat. So kita akan rehat seketika untuk pergi makan dan juga untuk pergi solat. Pukul 2 suku atau pukul 2 tepat kita akan sambung balik. So kalau susunan begitu cantik, maknanya dia pasti akan terarah, pasti akan terhasil dengan tepatnya, kerana ketika itu juga Allah Azza wa Jalla merestui dan merahmati apa yang kita laksanakan. Kerana kita telah susun dengan sebaik-baik susunan. Tapi oleh kerana kita walaupun 24 jam sama banyak, tapi kaedah cara penyusunan pengurusan masa yang tak betul menyebabkan kita rasa kesuntukan masa, tak sempat dengan keluarga, tak sempat dengan Allah, tak sempat dengan diri sendiri, kusuk masa dan sebagainya. Sehingga kerja pun tak sempat nak gosok gigi pun ada sebab tak sempat. Bukan tak sempat sebab kau bangun lambat. Bukan tak sempat sebab kau bangun lambat je. Tapi sepatutnya kau bangkit dah pukul 5 sebab kau nak tacap muka kau, nak berbuat undercoat dan sebagainya kat muka kan. Contoh nak suruh bagi nampak hebat dan sebagainya. Undercoat tu cat rumah tak? Dia kampung saya dia panggil bawah daripada hak makeup dia panggil apa? Foundation. Foundation tu arwah ibu saya panggil foundation. Orang bandar dia panggil undercoat. Wak imam apa sekalipun dia nak menguruskan masa tu kena betul, kena tepat. Insya-Allah dengan cara pengurusan itu maka kita akan balik semula kepada kata-kata ulama. Dia kata al-waqtu kaz-zahab, al-waqtu kas-saifu, masa itu seperti emas, masa itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memutuskannya, dia akan putus, dia akan potong kamu. Ilam qata'u qata'aka. Kalau kau tak ambil rebut ni, dia akan ambil engkau. Maksudnya masa itu hendaklah kita rebut dengan sebaik-baiknya, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asri itu, iaitu demi masa manusia semua kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Itu jawapannya. Dan memang benar bila mana sentiasa disebut tak ada masa, tetapi tidak ada tindakan dan juga solusi dalam masalah tersebut, maka akan kekallah rasa kesuntukan masa setiap hari dalam kehidupan. Cari solusinya dan bertindak segera. Uruskan masa anda. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bertemu kembali untuk teruskan perbincangan pada pagi ini untuk topik fiqh menguruskan masa. Kata orang tua-tua dahulu, jika nak lihat pengurusan masa seseorang, lihatlah pada solatnya 5 waktu sehari semalam. Maka apabila solatnya itu dijaga dengan cantik, waktu solatnya sempurna dan teratur dengan keadaan yang sehabis baik, maka boleh tahu dan nampak di situ pengurusan masa 24 jamnya juga sangat-sangat cantik dan teratur. Itu pesanan orang-orang lama. Jadi kita boleh pakai sebenarnya kerana daripada solat melambangkan bagaimana pengurusan masa seseorang. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menekankan beberapa penyesalan orang yang tidak mempergunakan masa dengan sebaik-baiknya. Apakah penyesalan-penyesalan tersebut? Mohon perkongsian Ustaz supaya menjadi iktibar bagi kita semua. Terima kasih Syahiralia Muhammad untuk soalan ini. Penyesalan yang mana tu Ustaz? Silakan. Baik, kalau kita tengok dalam surah Al-Asri pun dah nampak dah, iaitu kerugian yang amat besar bagi mereka yang mengabaikan masa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Bila sumpahan ni adalah satu benda yang teramat penting. Contoh lain sebagaimana contoh Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan watin, wazaitun dan sebagainya. Jadi wal asr demi masa, wal asr demi masa, semua manusia. Semua manusia. Maknanya orang beriman ke tak berimannya semua rugi pada umumnya. Wal asr innal insana lafi khusr. Khusrun
kerugian. Rugi maksudnya kita menyesal kenapa aku tak jadi orang yang selamat ini. Siapa selamat ni? Illal ladzina amanu. Maksudnya kita menyesal kenapa aku tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal aku tidak betul akur patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah aku tahu macam ini, tengok dalam surah As-Sajdah kan, seandainya aku dibangkitkan semula, aku akan melakukan sedekah kan. Ayat dia, ayat minas sadaqah tu, maksudnya kalau aku kembali semula, tangguhkan ajal aku kembali semula ya Allah, aku akan bersedekah banyak-banyak. Tu dalam surah sajalah, ustaz pun lupa dia punya ayat dia tu, tapi itulah maksud dia, ingin kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sedekah, untuk melakukan amal soleh yang disebut dalam surah Al-Asr tadi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan amal-amal soleh. Nak kembali semula itu menyesal aku kenapa aku dulu tidak bersedekah dengan sebaik-baik sedekah. Sebab dia akan ada beza. Azrin masuk syurga, alhamdulillah, syurga. Tapi duduk di parah 6. Jangan tak jumpa ustaz ni, assalamualaikum ustaz. Oh, ustaz duduk parah 5. Mana makin tinggi makin mahal lah. Dia punya rumah pun makin mahal, makin tinggi kan. Jadi syurga ni makin tinggi makin mahal. Kenapa? Kan kita sama-sama sepentas. Tanyalah ustaz. Surau pun dekat-dekat. Tak jauh pun. Kata Putrajaya, Bangi, tak dekat-dekat je. Kenapa ustaz duduk tingkat 5? Contoh. Sedangkan saya tingkat 6. Yang tingkat 6 tanya tingkat 5. Yang tingkat 5 tanya tingkat 4. Tingkat 4 akan tanya tingkat 1. Begitulah seterusnya. Sebab dia akan rasa menyesal. Apa yang menyesalnya? Kau ingat Arin dulu, hari Jumaat. Bila lalu tung Jumaat, kau masukkan berapa ringgit? Saya masukkan RM10 ustaz. Ustaz masuk apa? Ustaz masuk 15. Mantul ustaz lebih up. Ustaz pun tengok tu, aku rasa dia pun sepentas juga kan. Nah, kita sepentas juga kat TV3, TV9 ni. Kau duduk tingkat 4. Ingat tak ustaz, masa tung lalu tu ustaz bagi berapa? Saya bagi 15. Duduk tingkat 5. Engkau bagi berapa? Aku bagi 20. Tu tingkat 4. Makin banyak. Masa tu menyesal. Yang menyesal, Azrin kata menyesal aku bagi 10. Kalau aku bagi 15, aku duduk tingkat 5. Ustaz ni pula menyesal. Ruginya aku bagi 15 aja. Kalau bagi 20 aku duduk tingkat 4. Yang 40 rugi aku bagi 20. Aku bagi 25 aku duduk tingkat 2. Dan kalau aku bagi 50 aku duduk sekampung ataupun se-flat ataupun setara dengan se-floor dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Itulah penyesalannya, penyesalan demi penyesalan. Jadi dalam ayat Al-Asr ini sudah cukup sebenarnya. Orang yang tidak rugi, orang yang beriman, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan beramal soleh. Tak akan rugi. Ini yang menyesal ni. Ruginya aku, menyesalnya aku sebab kita tak buat amal yang soleh, tak bersedekah, tak tolong anak yatim, tak tolong orang fakir miskin, tak tolong. Tu aku menyesal ya Allah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Nak pesan ni kena sabar sebab sekali kita bagi tahu dan kita duduk tanyalah ustaz ni, kata ratusan ribu duduk tengok. Mungkin ada yang terkesan, mungkin ada yang tidak terkesan. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk hidayah kepada kita semua. Tetapi berterusan. Setiap hari ada, setiap hari. Kalau batu dititik dengan air sekalipun, lama-lama dia akan lekuk. Dia akan ada tanda air itu menitik. Begitu juga manusia. Setiap kali kita basuh dia, kita attack dia. Tanyalah ustaz, diteruskan, maka hati itu akan melentur nanti untuk berjalan ke arah kebenaran. Sebab tu menyesal kita kalau kita tidak pesan kepada orang. Sebab apa? Bila kita mati nanti semua amal kita akan terputus kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang tafi'u bihi wa ibnu salih yad'u lahu. Ini yang kita nak. Sebab itu menyesal aku dulu aku tidak pesan kepada anak jiran aku yang tak bertutup, anak lelaki ini tak solat. Kenapa aku tak? Ketika itu akan rasa penyesalan kerana kita tidak memberi teguran, tidak menasihati dengan sabar dan dengan kebenaran. Jangan takut untuk menyatakan kebenaran kerana kebenaran itu memang pahit. Qulil haqq walau kana murran. Katakanlah kebenaran sekalipun memang pahit untuk dikatakan. Wallahu a'lam. Itu dia. Baik. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dan ya Azrin dan juga Ustaz Iki. Ya tuan. Sihat. Alhamdulillah. Siapa di sana tuan? Ilyas Abu Bakar daripada Tuan Ilyas, Aitam Pulau Pinang. Ya, silakan soalan tuan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya mengenai dengan masa silam kita. Ada
di akhirat nanti kaki anak Adam ni tidak akan berganjak. Dia akan persoalkan tentang umur, masa dan juga masa muda. Jadi persoalannya di sini masa muda kita yang jahil dulu, lara, banyak perkara-perkara yang kita buat ni semua yang tak ada dalam pengurusan masa yang baik. Jadi bagaimana setelah kita dah berusia ni, kita dah tahu dah tentang bagaimana caranya untuk kita bagaimana Ustaz kata tadi menyesal, adakah kita perlu bertaubat dan lepas tu melakukan kebaikan seperti yang disuruh dalam surah Al-As tu, melakukan amal soleh, beriman dan beramal soleh, dan juga berpesan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Boleh tak Ustaz menguraikan masa silap dulu, masa remaja kita yang banyak kita lara dan ke arah yang tidak betul lah urusan masa tu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ilyas dari Aitam, Pulau Pinang. Masa silam yang mungkin rosak ataupun masa silam yang mungkin kita banyak terbuang masa, tak susun masa. Bagaimana kita nak counter balik bab kata orang putih, nak bagi elok balik supaya sekarang jadi okey, tak ada masalah. Silakan Ustaz. Baik, Tuan Haji Ilyas, tapi tak bunyi bahasa Penang. Dia dah memang tukar. Ada satu standard bahasa Pusah. Ingat ke mui nak tanya ni apa itu nanti ada kot mamu. Ada mamu dah. Baik. Okey, masa silam masa silam. Kita kira masa sekarang. Yang silam itu telah berlalu kan. Masa itu ada 3 kan. Masa yang telah, masa yang sedang, masa yang akan datang. Yang telah tidak dapat diulang lagi, kata Imam Ghazali. Yang telahlah. Yang sedang hendaklah engkau laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang akan datang belum tentu lagi. Maknanya masa yang ada 3 fitrah, tiga fasa sahaja masa. Masa yang berlalu, masa yang sedang dan masa yang akan. Dia panggil apa? Past tense, present tense, akan datang apa? Tomorrow. Tomorrow tense. Jangan guna bahasa tu. Jadi yang lepas kita tinggalkan. Maksud tinggalkan itu kalau yang melibatkan dosa dengan manusia, kembalikan semula. Kalau melibatkan harta, bayar semula, pulang semula. Melibatkan maruah, kembalikan maruah dia. Itu kaedah dia. Kaedah yang lepas. Dan yang lepas itu kita jadikan sebagai sejarah nostalgia untuk kita tidak berulang. Orang Islam itu tidak akan jatuh satu lubang itu 2 kali. Maksudnya lubang yang sama tidak akan jatuh. Dia akan jatuh lubang juga, tapi bukan lubang A. Dia akan jatuh lubang B, lubang C. Sebab kullu min Adam khata'un. Setiap anak Adam itu akan berlaku kesalahan. Sebaik-baik yang buat kesalahan at-tawwabun. Ingat at-tawwabun, kembali semula kepada dia, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat. Kemudian baginda Rasulullah SAW menyebut at-taib habibur rahman. At-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada segala dosa dia yang silam dan sebagainya, maka seolah-olah dia tak ada dosa. Dan orang yang bertaubat itu kekasih Allah yang bersifat pemurah. Kita tengok kepada kisah satu dan Sahih Bukhari, seorang perempuan kan yang beri minum seekor anjing. Ada kata riwayat tu kata menggunakan sepatu dia, ada kata menggunakan selendang dia. Dia seorang pelacur. Tapi bila tengok kehausan, anjing kehausan, dia minum, kemudian tengok anjing kehausan naik. Kesian anjing ni. Dengan nada kesian itu lalu dia turun semula ke danau ataupun ke wadi itu untuk ambil air, dia minum kepada haiwan berkenaan. Walaupun seekor binatang yang najis, mughallazah sekalipun, tapi kenapa disebut itu dia masukkan syurga? Kerana taubat. Bukan kerana beri minum itu saja, tapi selepas minum dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mati dalam keadaan dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Tuan Haji Ilyas dan semua penonton kita, wa imma banyak mana dosa yang kita buat, dia Maha Pengampun. Ampunan Allah Subhanahu Wa Taala lebih luas daripada lautan. Selautan dosa yang kita bawa, segunung maksiat yang kita datang, selagi kita iktiraf dia sebagai dosa di sisi Allah Taala, Allah pasti akan ampunkan. Jangan kita takut dengan dosa yang lalu. Terbaliknya kita kembali semula kepada dia dengan penghidupan yang baru, bermula sekarang seperti anak yang baru dilahirkan. At-taib minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat seolah dia tak ada dosa, maka tak ada dosa seperti anak yang baru dilahirkan. Keadaan kain putih, mana yang akan mencorak-carikannya ialah dengan ibu bapaknya, sama ada Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Maka yang telah berdosa, tinggalkan dosa.
Jangan ulangi lagi. Tinggalkan, manusia tak akan ulang lagi. Kalau melewatkan manusia, tambah kembalikan semula maruah ataupun harta yang telah diambil. Itu syarat dia. Maka insya-Allah dengan cara itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bersih, salimin, dan juga dalam keadaan jiwa kita yang tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebab apabila jiwa kita tenang kerana kita tak ada dosa. Tapi orang yang buat dosa dia akan jadi keluh kesah, yang jadi menggelabah. Seekor kucing yang mencuri ikan di bawah saji tuan dia, dia tidak akan makan atas meja, dia akan sorok makan bawah almari dia. Sebab dia akan takut, dia gerita tuan dia dan kadang menggigit takut. Tapi kalau tuan dia bagi makan ikan yang tak habis kepala ikan, dia akan berdoa, Allahumma barik lana. Kucing tu, barik lana, barik lana. Itu tanda dia. Kalau dia mencuri, dia menggigit takut. Manusia sama juga yang buat dosa. Hebat mana pun dia buat dosa, tapi dia akan rasa takut. Takut kepada kekuasaan, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia ada iman, selagi dia mengiktiraf dosa sebagai dosa, maka Allah akan ampunkan dosa dia. Selauk maksiat, segunung dosa sekalipun pasti Allah akan ampunkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu jawapan untuk persoalan sebentar tadi, yang mana memikirkan tentang dosa silam, masa lalu, masa lampau, dan itu sebagai sejarah dalam kehidupan. Gunakanlah waktu ini untuk perbaiki supaya masa depan anda semakin lama semakin cerah dan semakin indah. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pujangga ada mengatakan, semalam adalah sejarah, esok adalah sesuatu yang belum pasti. Tetapi hari ini adalah suatu pemberian. Oleh kerana itu, ia dipanggil sebagai suatu anugerah yang terindah. Masing-masing ada sesuatu yang patut kita pikirkan. Hari semalam telah pun menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Apa pun yang berlaku, dia takkan boleh kembali. Esok adalah sesuatu yang belum pasti, tetapi boleh bercita-cita ada matlamat untuk sampai ke hari esok dan lakukan yang terbaik untuk esok. Tetapi bukan semua manusia memperolehinya. Dan hari ini adalah kesempatan yang takkan berulang untuk lakukan sesuatu penambahbaikan dalam kehidupan. Lakukan sekarang, lakukan hari ini, dan jangan ditangguh-tangguh. Itu mungkin boleh jadi sebagai satu nota penting untuk perbincangan kita pada hari ini, dan boleh tulis, sebar-sebarkan kepada sahabat anda. Jom semarakkan ilmu. Baik, kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Muhammad Izzuddin. Katanya, Assalamualaikum. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Adakah disebabkan oleh kelalaian dan mengabaikan rasa tanggungjawab untuk menguruskan masa menyebabkan umat Islam kini dikatakan mundur dalam kemajuan moden? Terima kasih kepada sahabat kita Tuan Muhammad Izzuddin. Jadi saya serahkan kepada Ustaz, benarkah kerana melalaikan masa itu mundur umat pada hari ini? Silakan Ustaz. Baik, soalan yang cukup baik, yang besar ni. Skop dia cukup besar, iaitu kemunduran umat Islam disebabkan pengurusan masa dan sebagainya. Amat setuju dengan pandangan soalan ini, iaitu apabila seorang itu gagal untuk menguruskan masa, sekecil-kecil mana sekalipun, bila kita gagal menguruskan masa, kita akan gagal. Apatah lagi dalam urusan ekonomi, urusan apa jua sekalipun, kita ambil dalam skop yang kecil dan rumah tangga pun dah cukup dalam menguruskan masa kita, iaitu masa kita yang ada kita buangkan dengan benda yang kadang-kadang melalai dan melarakan. Kita berada di depan televisyen lebih lama daripada kita berada di tempat yang sepatutnya kita berada. Sepatutnya waktu kita berada di televisyen, ketika itu kita bersama dengan anak-anak, kita bersama dengan isteri, pasangan dan sebagainya. Mungkin masa itu juga perlu kita buat benda yang lebih baik, merancang. Kalau kita sebagai seorang perancang bandar, perancang negeri dan sebagainya, maka ketika dia merancang yang lebih baik. Oleh kerana kesilapan merancang itulah
yang menyebabkan suatu kegagalan. Kegagalan pada peringkat awal, segi institusi keluarga dah gagal, maka lebih besar lagi institusi kemasyarakatan, kenegerian dan kenegaraan. Maknanya orang Islam hendaklah kembali semula untuk mengatur urus masa dengan sebaik-baik pengaturan, insya-Allah. Kita boleh ambil daripada sumber-sumber di luar, walaupun dia bukan sebuah negara Islam, mungkin pandangan itu pandangan ahli ekonomi bukan Islam dan sebagainya. Namun kita boleh menggunakan kaedah ini berlandaskan kepada bagaimana Nabi SAW menggunakan fikrah pemikiran seorang penunjuk arah ketika berlaku peristiwa hijrah Nabi SAW. Baginda telah menggunakan seorang penunjuk jalan bangsa Yahudi yang memang memerangi Islam, tetapi baginda Rasulullah SAW menggunakan fikrah mereka. Siapakah mereka itu? Siapakah mereka itu? Adik-adik dua, sila jawab. Nanti klaim hadiah dengan Abang Azrin. Namanya ialah ujung tu nama Uraikid. Depan tu nama seorang hamba Allah. Namanya ialah Abdullah Abi Uraikid. Dia yang menunjuk jalan. Walaupun dia Yahudi, tapi boleh menggunakan pakai. Maka berdasar kepada ini sebagai dalil kepada kita boleh menggunakan pandangan ataupun kita cendikawan ekonomi dan apa juga sekalipun yang tidak menjurus ke arah kerosakan agama dan sebagainya. Boleh guna pakar-pakar ekonomi untuk kita menguruskan masa dengan baik untuk menjana ekonomi. Ia sebenarnya ketepatan dia seperti skru dengan dia punya nut dia tu. Kalau tak kena line dia, buatlah macam mana dia tak akan masuk. Kalau masuk dia akan loose. Begitu juga masa yang tepat. Bagaimana orang yang mengurus masa dengan tepat, contohnya kenaikan harga, kemudian dia jual saham dia dan sebagainya, menyebabkan keuntungan. Itu kita tengok daripada situ. Mana orang yang bijak mengurus masa, dia akan orang yang akan bijak dalam ekonomi, insya-Allah. Maka semua kita hendaklah bijak dalam mengurus masa kita untuk ahli keluarga, untuk pejabat, jabatan dan sebagainya. Insya-Allah kita akan maju sebagaimana yang dibuat oleh zaman Rasulullah SAW menguasai 3/4 daripada dunia, insya-Allah. Saya cuba membuka minda saya pada pagi ini dan saya melihat apa-apa pun dia bermula daripada pengurusan masa yang baik. Untuk kemajuan, untuk kemunduran, untuk kehebatan dan juga untuk kelemahan, semuanya bergantung pada pengurusan masa. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dani Azrin, Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Oh, Kak Iyat. Silakan soalan Kak Iyat. Terima kasih, Dai. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, seadanya. Soalan Kak Iyat, Ustaz. Kadang Kak Iyat pelik, orang selalu kata bosan, boring, tak tahu apa nak buat dengan tak tahu apa nak buat. Jadi kadang Kak Iyat pelik bila ada orang yang berkata macam tu, Ustaz. Lagi satu, Ustaz, kadang bila kita ni tak berapa lama hari lagi kan kita nak sambut tahun baru. Kalau masa Kak Iyat muda-muda dulu, sibuk dah siapkan diary, Ustaz. Tulis beria, tapi lepas tu, sebulan lepas tu, diary tu akan kosong, Ustaz. Apa yang kita rancang tak jadi dah, tak apa-apa dah, Ustaz. Jadi soalan lagi satu, Kak Iyat nak tanya, apa pandangan Ustaz tentang seseorang yang kadang kita tengok dia seolah hidup segan mati tak mahu, langsung tak merancang, Ustaz. Itu saja soalan Kak Iyat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Iyat dari Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor. Ini ada lawak Selangor ada, Ustaz. Baik. Saya dapat 3 soalan tadi. Yang pertama, bosan tak tahu nak buat apa. Oh, kita biasa dengar perkataan tu. Saya bosan lah, tak tahu nak buat apa lah. Wah, dia tak ada perancangan untuk isi apa dengan masa terluang tu. Yang kedua, ada azam, ada sesuatu yang cuba dirancang untuk tahun baru tetapi tak dilaksanakan, ditinggalkan begitu saja. Dan soalan yang ketiga saya dapat adalah ada orang yang hidup segan mati tak mau, langsung tak ada perancangan dalam hidup. Dia kata aku ni macam perahu je, dia kata ikut arus, mana pergi-pergilah, dia kata janji sampai. Sampai ke mana pun kita tak tahu. Jadi Ustaz, 3 soalan untuk Ustaz saya serahkan. Perkataan yang pertama tu boring, tak tahu apa nak buat. Itu kegagalan sebenarnya. Orang yang gagal untuk merancang, itulah jawapan dia. Hari ni hari Minggu, contohnya hari Minggu ni hari Rabu kan, hari Minggu boring, tak tahu nak buat apalah. Alah, kita bilang itu dia tak merancang. Sebenarnya perancangan tu kita masuk pada soalan yang kedua tadi. Betul. Iaitu perancangan. Sebagai saya ustaz dulu sebelum tentera, sebelum maritim tak jadi guru kan, kita ada buku perancangan mengajar kan, buku merancang. Kita dah rancang untuk mengajar silibusnya mana dan sebagainya. Daripada situ, adakah terhasil, adakah terlaksana, pasti akan kena buat. Sebab dia ada auditor.
ada auditor. Maka orang yang merancang, kita merancang, contoh kita sebagai merancang, siapa yang auditor kita? Kalau dalam keluarga kita ambil skop yang sempit ya. Kita merancang, okey, perbelanjaan sekian banyak. Yang kita yang rancang, sebab kalau suami rancang, kalau isteri rancang, mesti ada auditor dia. Ada auditor. Kalau suami, isteri yang audit, anak-anak. Itu hari abah rancang cuti hujung tahun ni nak pergi ke Mekah buat umrah contoh. Kenapa tak boleh pergi ya? Contoh. Itu auditor tu. Oh, sebenarnya gini, sebenarnya duk rancang ingat ke bonus tu masuk. Rupa bonus tak masuk lah nak. Jadi kita tangguh dululah untuk cuti sekolah akan datang. So ada auditor dia. Kita rancang dan bila kita rancang itu smartlah perancangan kita tapi tak jadi kenyataan sebab kita tak follow dia. Dan mungkin ada benda lain yang tak apa. Yang lain datang kemudian kerana ada masyarakat, ada kesulitan dan sebagainya, itu kita terima seadanya. Tapi gagal merancang dia lebih gagal daripada awal. Orang yang telah merancang tetapi gagal, alhamdulillah. Dia telah berusaha, bertawakal, tiba-tiba tak berjaya. Tak apa, kerana dia ada Allah. Allah yang merancang, kita merancang. Wa makaru wa makallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Perancangan Allah tu lebih baik. Dia lebih baik. Sebab segala benda yang kita buat mesti ada perancangan. Kita rancang nak kahwin dengan orang yang baik, nak kahwin dengan doktor dan sebagainya. Tiba-tiba keluar daripada pejabat, terlanggar dengan minah rempit mana entah. Masuk hospital. Kita kata apa benda, ya Allah, aku minta setiap hari untuk kahwin dengan orang yang baik, doktor dan sebagainya. Tiba-tiba engkau bagi aku langgar. Aku tengok budak ni cantik juga tapi masuk hospital 2 minggu. Tiba-tiba dalam hospital tu dirawat oleh seorang seorang doktor. Setiap hari duk rawat kita. Akhirnya dia pun single, kita pun single. Available is available. Sama-sama available. Akhir sekali bertukar-tukar nombor telefon. Akhirnya berkahwin dengan seorang doktor yang muslimah, yang baik, solihah dan sebagainya. Tengok, nampak tak? Usaha kena rancang lah. Usaha tu kena rancang lah. Kena rancang aku nak begini-begini dan usaha ke arah itu. Tiba-tiba Allah pusing ikut cara lain tapi akan dapat juga hasilnya. Nampak? Tapi kalau yang gagal merancang, tak ada ajak, ikutlah. Kalau ada orang mari datang minta aku kahwin lah. Bila kita orang lelaki nak minta, ada. Kita jangan kata samakan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tunjuk peribadi baik kepada Khadijah. Sehingganya Maisarah datang ke Rasulullah. Kau nak kahwin tak Rasulullah sebab ada orang yang baik nak kahwin dengan kau, boleh saja, siapa barulah beritahu Khadijah dan sebagainya. Jangan kita menunggu macam tu sebab kita bukan Rasulullah. Kita ni entah apa-apa pun kita tak tahu lah. Jadi kita kena rancang dulu. Aku umur sekian, aku akan berkahwin. Beritahu ibu, beritahu mama dan sebagainya. Contoh, kalau kita gagal merancang, maka kita gagal lah daripada awal lagi rancangan tu. Jadi hak tadi kita sebab apa boring, tak tahu nak buat apa, sebab kita tidak merancang. Kalau kita merancang hari Minggu pula, okey, pagi ni sekian-sekian, insya-Allah, dan pasti kita tidak akan boring dan pasti ada saja benda yang kita buat yang benda yang baik dan benda yang terarah. Dan akhir sekali soalan yang terakhir tadi ialah hidup segan mati tak mahu. Segan tak mahu mati tak mahu. Tak ada langsung perancangan. Tak ada perancangan langsung, bertawakal terus. Kalau macam tu pergi duduk atas rel kereta api, tengok kita tak ajak merancang apa-apa, nak rancang hidup ataupun ikut munah mandi, maka gagallah dia orang yang macam ni. Ada tak? Memang ada macam ni. Sebab kalau ikut orang Islam, dia sendiri ada al-iman yazdak wa yanqus. Keimanan yang kadang naik, kadang turun. Itu menyebabkan dia tak apalah, tak merancang. Sebab dia tak ada iman ketika itu. Orang yang ada iman, dia akan merancang. Sebab apa ni disebut asal Al-Banna dalam kata-kata dia, masa itu adalah satu kehidupan. Masa itu adalah satu kehidupan dan kehidupan itu adalah masa yang bermula daripada kelahiran sehinggalah kematian. Itu dia. Jadi masa itu kehidupan, maka masa yang ada itu kita urus kerana ialah satu kehidupan. Siapa yang tidak mengurus masa, maka dia seolah-olah tidak hidup. Segan tak mahu, mati tak mahu. Segan tak hidup, mati tak mahu. Hidup segan, mati tak mahu. Hidup segan, mati tak mahu. Wallahu a'lam kaya. Baik, itu dia tadi 3 jawapan untuk 3 soalan yang diajukan sebentar tadi. Bosan dengan kehidupan, tak tahu nak buat apa dan juga tidak ada melaksanakan apa yang sudah pun dirancang untuk masuk ke tahun baru 2023 dan juga hidup segan, mati tak mahu, sentiasa berada dalam keadaan selesa, di zon selesa dan hanya mengharapkan takdir dalam hidup semata-mata. Ini sesuatu yang patut kita elakkan di dalam bab menguruskan masa yang baik dalam kehidupan. Sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita bertemu untuk meneruskan perbincangan. Alhamdulillah. Kita berehat seketika tadi untuk reda-redakan keadaan sambil kita mendengar info-info yang menghidupkan hari kita pada hari ini. Dan juga yang paling penting sekali adalah untuk kita tahu dalam kehidupan kita ini terpandu dengan masa. Dan juga dengan masa itu dapat menjadikan kita lebih proaktif, produktif dan juga sentiasa berada dalam keadaan seseorang yang melakukan apa-apa juga tugasan ataupun ibadat dengan sungguh berkualiti. Baik, kita nak ambil lagi soalan dari penonton-penonton di Facebook dan juga di talian panggilan. Boleh terus ajukan soalan kepada kita untuk kita jawab soalan tentang menguruskan masa. Baik, kita lihat di Facebook dari sahabat kita Casey. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, katanya, selepas saya berhenti kerja, baru saya rasa betapa banyaknya masa untuk saya terus mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu tandanya masa-masa lalu saya ala-ala tanpa redha Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Casey untuk soalan ini. Katanya bila berhenti kerja, rasa lapang, rasa seronok. Tapi bila kerja rasa tak ada masa dan rasa sangat-sangat terbeban katanya. Apa sebab tu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih yang bertanya. Siapa tadi? Casey. Casey. Casey apa Casey ya? 4 kali. Casey. Mungkin nama dia tu. Casey, nama timang-timangan. Nickname. Niki ya. Okey, baik. Setelah dia pencen, barulah dia rasa ada masa untuk ibadat kepada Allah SWT. Soalan yang lampau itu macam sia-sia. Dia macam ni untuk anak-anak, adik-adik yang nak bekerja, yang telah bekerja dan sebagainya. Hendaklah kita menjadikan semua gerak kerja itu sebagai ibadat. Kita bukan rahib yang jenis boleh duduk di masjid di surau 9 masa sebab kita bekerja. Ustaz pakai uniform, bekerja, yang duduk di samudera, bekerja dan sebagainya. Semua sekali akan bekerja. Jadi masa bila nak bilang tasbih? Sekejap je bilang tasbih, mungkin ketika solat Zuhur, solat Asar berjemaah sekejap, mungkin balik rumah dan sebagainya. Itu je. Adakah itu je cukup yang untuk kita menawan hati Allah SWT? Dalam bahasa faham betul-betul tu, yang kata Allah ada hati pula. Maksud kita menawan Allah SWT. Kita buat sesuatu benda tu semua ibadat kepada Allah SWT. Kata ulama, kullu amalin fihi ta'atillah wal ibadah. Semua amal, gerak kerja yang kita buat, yang ada pada gerak kerja kita itu ketaatan kepada Allah, maka dikira sebagai ibadah. Maka abang yang bertanya tadi, sepanjang dia bekerja sebelum ni, kata dia tidak ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya silap. Kalau kamu sebagai seorang tentera, kamu sebagai seorang polis, kamu sebagai apa jua jawatan yang maritim ke, apa jua jawatan yang kamu pegang, kamu bekerja, tapi dalam itu ada ketaatan kepada Allah, dikira ibadat. Kau pakai sahaja baju uniform engkau, kau pakai baju Melayu, kau pakai baju blazer ke, kau pakai apa jua yang menutup aurat kamu untuk datang bekerja. Dan bekerja untuk apa sebenarnya? Bekerja itu untuk menyara hidup sendiri, menyara hidup pasangan, isteri, anak-anak dan sebagainya. Maka itu merupakan ibadat kepada Allah. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Buatlah baik kepada ahli kamu, iaitu kepada isteri-isteri, pasangan-pasangan kamu yang paling dekat dulu. Kemudian barulah ahli keluarga, barulah orang yang sekitar dengan kita. Maka pakai kita merupakan ibadat kepada Allah SWT. Kita menyarungkan kasut di sebelah kanan mengikut sunnah Nabi SAW. Ibadat. Tekan button kereta motor dalam keadaan jam untuk sampai ke destinasi kerja, merupakan ibadat. Tidak ada kerja yang tidak ada ibadat. Tetapi dengan syaratnya kerja itu, pertama, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, almarhum, pertama, kerja itu mesti harus. Apa yang kita buat atas dunia kena harus dulu, harus. Contoh, apa je kerja yang harus? Harus kita angkat sampah harus, beladang harus, apa menembak harus. Benda yang harus dulu. Jangan ambil haram, ambil harus. Yang haram tak boleh harus. Dibuat dengan cara ikut syariat. Kemudian yang ketiganya, tidak meninggalkan kewajipan ketika melakukan kerja berkenaan. Ibadat kepada Allah SWT. Dan ada hikmah di sebalik. Bila cukup syarat ni, maka jadi ibadat. Main bola jadi ibadat, main futsal jadi ibadat, main badminton jadi ibadat, main golf jadi ibadat. Ada yang dunia jadi ibadat, ada yang akhirat jadi adat. Sedekah, nak menunjuk kepada orang. Baca Quran dengan suara lantunan yang baik. Azrin dia berlagu, Bismillahirrahmanirrahim.
Nak tunjuk ke orang, aku ni suara sedap, lantunan aku A. Allah bagi, dipuji Azrin bagus. Dia menang pertandingan tilawah, peringkat kampung dia. Menang seekor ayam. Contohlah. Orang puji dia, Azrin suara sedap. Dia dapat atas dunia, di akhirat tak dapat. Walaupun dia baca 30 juzuk Al-Quran, tak akan dapat. Sebab dunia telah ambil. Jadi akhirat jangan jadikan dunia. Akhirat kena jadikan akhirat. Dunia pula kita jadikan akhirat. Maka kes yang tadi, semua gerak kerja kita jadikanlah ibadat. Kerja itu harus. Apa kerja kamu sebagai contoh? Postman, apa juga kerja? Harus. Kemudian kita buat mengikut syariat. Ya ikut syariat. Tidak, kita tidak curi tulan, tidak curi masa, tidak ada rasuah, tidak ada penyelewengan kuasa. Tak ada benda tu. Maka jadi ibadat lah. Tak semestinya bukan tasbih saja. Mana semua gerak kerja jadi ibadat. Mana kes tadi, bila dah pencing, kebanyakan macam tu. Aku pencing, aku dekat lah dengan masjid. Bahawa aku boleh ibadat. No. Semua yang kita buat tu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sekop kecilkan. Cumanya, yang khususi kita ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sahaja kita berada, kita nak tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan berada di bawah arasy daripada mahsyar nanti. Maka di antaranya warajulun qalbu mu'allaq bil masajid. Mana-mana lelaki yang menggantungkan hatinya, jiwa perasaannya ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia bersujud. Tak kira dari masjid mana. Dengar saja azan, sebelum lagi azan, dah nak masuk waktu, pergi sembahyang. Walaupun tempat dia kerja tu mungkin tak ada musurau, tak ada musalla, tak ada masjid, lalu sembahyang tempat yang dikhususkan untuk dia sembahyang. Itu pun lelaki yang terikat dengan masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan dilindungi dengan arah Allah pada hari kebangkitan nanti, insya-Allah. Begitu juga yang ni, tidak semestinya apa yang kita buat yang sebelum ini sia-sia, tetapi kita jadikan semua yang kita buat itu sebagai ibadat dengan meletakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah, kerja menjadi ibadat. Apa segala yang kita lakukan jadi ibadat, walaupun hanya sekadar duduk, tetapi menjadi ibadat bila mana ia dilaksanakan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga yang kadang-kadang dia kata, saya ni bila mana saya bekerja, saya rasa tak seronok. Duduk diam rasa tak seronok. Saya buat apa pun semua rasa tak seronok. Adakah itu dimaksudkan dengan keberkatan pada masa hilang? Ustaz, mungkin Ustaz boleh ulas sikit. Mana dia kita buat kerja, kita rasa keluh kesah. Semua buat apa semua keluh kesah. Dia macam kes kucing tadi. Ya. Maksudnya bila kita buat semua tak kena ya. Okey, kita tengok timetable balik. Ukur balik. Kenapa kita rasa macam tak kena lah. Okey, kalau sembahyang kita rasa macam tak kena, tak puas je. Tapi jangan jadi sampai was-was. Kita dah buat mengikut rukun dan syarat, settle masalah. Cumanya orang yang tasawuf, orang yang sedikit dalam akhlak, dia akan pergi, aku tak ada, aku khusyuk tak? Tapi kalau masih lagi rasa keluh kesah, kita kena semok balik. Apa kepunca dia? Kalau sembahyang kita tiba-tiba tak dapat cegah keji dan munkar. Sedangkan Allah kata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu akan cegah keji dan munkar. Tapi orang yang sembahyang masih lagi curi selipar orang, kadang-kadang di masjid curi selipar orang balik sebagainya. Kita pun tengok balik. Rupanya semayang dia tu pun dah semayang dia, nawaitu dia tu ialah untuk pergi mencuri. Sebagai contoh. Ataupun semayang dia tu untuk berlagak-lagak nak tunjuk ke orang. Ataupun silap pada ambil air semayang. Mungkin air semayangnya bagus, mungkin pada mandi wajibnya tak betul. Maka ada benda. Kerana itu telah pengakuan, pengesahan daripada Allah Ta'ala, hanya sembahyang dapat cegah keji dan juga munkar. Maka dalam kes yang kita rasa tidak tenang, keluh kesah, buat kerja rasa tak sedap lah. Maka kita pun tengok balik masa kita kerja, patut kita tamprin pukul 8 balik pukul 5. Kenapa di celah-celah itu rehatnya 1 jam sahaja, kita banyak mengular. Sedangkan peruntukan masa ada kalau kita ada hajat, pihak berkuasa, kerajaan tidak menzalimi. Maksudnya kita ada hajat, ada keperluan, kita jumpa penyelia ketua jabatan yang bos kita minta keluar 3 jam 59 minit. Dia ada perkeliling dia. Boleh sekiranya kita ada urusan yang mendesak, beritahu bos, isi, saya terpaksa keluar dalam masa sekian kerana nak uruskan anak saya yang OKU ke apa benda sekalipun. Maka dia akan diizinkan dan keluar waktu itu yang kita ambil itu diganti oleh kawan kita untuk melansaikan segala kehendak pelanggan. Tapi kena bertulis lah. Kena ada lah permohonan dia. Jangan kita buat sewenang-wenangnya macam kita punya pejabat, kita punya jabatan. Itu maksud dia. Dengan cara itu kita akan jadi tenang. Tak percaya, cuba tanya orang yang suka curi-curi tulang, yang suka curi-curi keluar makan dan lambat balik. Tengah dia makan, kawan dia keluh kesah tak? Berbanding dengan dia isi borang. Kalau dia isi borang, dia akan tenang. Kau
dah pukul 3 aku tak masuk pejabat lagi ke, kawan tanya. Tak, aku dah isi borang tadi, aku sampai pukul 4 buah aku bagi. Tenang, dia makan dengan setenang-tenangnya. Begitu juga kalau kita buat kerja, kalaulah kerja itu dengan betul, dengan peruntukan masa yang cantik dan baik, insya-Allah kita akan tenang. Itulah sebagai tanda kita mendapat barakah daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, itu dia. Dan seterusnya soalan di Facebook dari sahabat kita Jai, katanya assalamualaikum. Perlukah kita memperuntukkan masa untuk diri kita, yakni me time bersama Allah, bukan untuk bersenang lenang, tetapi me time dalam bertahajud, membaca Al-Quran, dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Terima kasih sahabat kita Jai untuk soalan ini. Me time untuk agama katanya. Bagaimana komen Ustaz? Silakan. Jai tadi Kesi. Tadi Kesi ini Jai. Kesi lah Ini Jai. Baik Abang Jai. Okey. Seperti mana Ustaz sebut pada awal tadi, iaitu ada 3 peruntukan masa yang dibuat oleh Nabi SAW. Masa untuk keluarga dan dirinya, masa untuk masyarakat, dan masa untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita naklah membahagikan, menguruskan masa. Bila kita nak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada 5 waktu. 5 waktu itu waktu yang dururi, keperluan, memang perlu aku buat, itu benda yang wajib. Ada yang satu lagi hujjiyat, ada benda yang keperluan yang agak sedikit rendah, dan satu lagi mana tahsinat, iaitu aksesori. Mana kita kena pergi ke arah tu. Mana benda yang dururi, perlu, contohnya makanan, kita perlu makan. Apa yang kamu nak makan, itu hujjiyat. Makanan tu ada, tak kira lah roti ke nasi ke apa benda tu makanan. Tapi apa jenis yang kamu nak makan? Nasi, roti, gandum dan sebagainya. Apa dia tahsinat? Iaitu nasi biryani, nasi kerabu, nasi dagang, nasi musafir, nasi apa lagi? Dagang, musafir, lebih kurang lah kan? Arab. Nasi Arab, Arabun, tak kisah. Maksudnya, kita susun macam tu. Jadi keperluan aku untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu ada kaedah yang lebih dalam namanya suluk ataupun at-tahannus. Dia berkhalwah dengan Allah. Khalwah itu sebenarnya ialah berdua-duaan dengan Allah. Sebagaimana oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semenjak awal sebelum ke Madian telah naik ke Jabal Hirak untuk bertahannus, bersunyi-sunyian untuk mengelak daripada orang yang menyembah berhala pada ketika itu. Itu khalwah namanya, tapi digunakan oleh kita khalwah ini berduaan-duaan dengan pasangan yang tidak bernikah lagi. Orang khalwah dia. Maknanya khalwat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita peruntukkan masa untuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Katalah dalam 5 waktu. Kemudian dalam 5 waktu itu mungkin ada kelompangan, kekoyakan, kecacatan dari itu, maka ditampung dengan awal dan akhir. Maksudnya awal qabliyah dan selepasnya adalah ba'diyah, iaitu sembahyang sunat. Sebab apa? Sebab di situ untuk menampal dia. Maka kita peruntukkan masa untuk ibadat, contoh untuk sembahyang zuhur berapa minit, untuk sembahyang asar berapa minit. Kita pun dah kira lebih kurang, maknanya lebih kurang 1 jam sahaja untuk solat. Untuk solat, kalau kita betul-betul yang tu. Yang lain aksesori, tahajud, witir, duha, itu aksesori ataupun sebagai hujji tahsinat, kecantikan. Macam kereta lah, enjin dah ada, steering dah ada, tayar ada. Itu ialah keperluan. Yang lain body, atap dan sebagainya. Kemudian kecantikan aksesori, ring sport, tayar rota, spoiler, skirting, tu macam tu. Maka begitu juga dengan me time tadi. Dengan Allah Ta'ala kita peruntukkan, yang wajib banyak ni, yang sunat banyak ni, yang lain-lain itu kita aturkan dengan sebaik-baik. Selepas pada solat ni, aku dengan masyarakat, dengan kawan-kawan, aku dengan isteri dan anak-anak sekian-sekian. Maka bahagikan 3 masa, insya-Allah kita akan terarah, hidup kita akan sentiasa mendapat rahmat, kasihan belah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Maknanya rangka dia 3 tu je lah kan. Ya. Untuk bahagikan seperti mana yang disebutkan di awal sebentar tadi, masa untuk masyarakat dan juga keluarga, masa untuk agama, dan masa untuk diri sendiri dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapannya. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana.
Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Mungkin yang sedang menyaksikan kita pada ketika ini di Malaysia, di Indonesia dan juga mungkin di Singapura sedang menyaksikan kita, semuanya keluarga kita untuk pagi ini untuk bicara ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik. Perbincangan seterusnya, kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, yakni Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Katanya, Assalamualaikum. Selalu terjadi cakap dalam hati selepas solat ni nak wirid lah, nak baca Al-Quran 2-3 muka surat. Masa sembahyang teringat pula nak beli gula lah, nak buat itulah, nak buat ini dan macam-macam lagi. Selepas saja beri salam, terus lipat sejadah, doa pun tak sempat. Adakah itu tandanya masa kita tak berkat, Ustaz? Mungkin dia masukkan masa kita waktu ibadat itu. Mungkin masa kita waktu ibadat itu tidak berkat katanya. Jadi minta pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih juga kepada sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Okey, dia baik. juga begitu, Ustaz. Teringat macam-macam Teringat macam-macam. Okey, ala kuliahnya ialah khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kerana amal itu, kalau amal hati itu tak lain tidak bukan ialah khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah khusyuk lah ni. Sebenarnya dah khusyuk sebab nak wirid nak apa. Tapi dalam kepala itu begitulah. Kehidupan kita manusia sebagai manusia biasa yang sering diuji, yang sering dikatakan dihasut, goda oleh syaitan. Kerana itu jiwa kita hendaklah sentiasa penuh ni. Kalau satu botol itu air yang penuh, kalau dah penuh maka dia tak akan dapat isi air lain lagi sebab dah penuh. Maka jiwa kita, nurani kita penuh dengan iman takwa kepada Allah, hasutan syaitan tak akan masuk. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para sahabat, ada ujian, ada hasutan tapi tak masuk. Handphone kita kalau dah penuh memori dia, kita nak download gambar pun tak boleh dah. Tak boleh. Dah penuh dah memori, full memori dah. Itu standard dia. Begitu juga jiwa kita. Bila dah penuh betul-betul kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak akan teringat apa-apa dah selepas. Hanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas itu kita ingat, selepas sembahyang ini Nabi akan beristighfar 3 kali, bertasbih, tahmid dan sebagainya 33 kali. Kenapa aku tak boleh buat? Yang tu kita fikir dulu. Gula tu ada kat kedai. Ya wirid ni sudah habis sembahyang, bila dah tak berdoa tak wirid, tak ada dah. Gula tu tak ada kedai, tak ada kedai. Kedai bir ada, tak ada kedai bir, kedai si akan ada. Dan kalau tak minum, tak makan gula pun rasa okey lagi kot. Contoh kan. Itu sebagai contoh, maknanya kita tidak khusyuk kepada Allah SWT. Kita tak rebut sebenarnya peluang yang disebut oleh Nabi SAW, irtani khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, syababaka qabla haramika, muda kamu sebelum kamu mari datangnya waktu tua. Dah tua barulah nak ibadat, nak khusyuk kepada Allah. Tak guna dah. Masa kita, akal kita masih kuat lagi, kenyalan tu masih ganteng, masa itu kita ibadat kepada Allah SWT. Masa sihatmu itu, waktu kau sihat sebelum hari haramika, ketuaanmu, masa kamu muda sebelum hari tua, masa sihat sebelum hari sakit, kemudian disebut ni ghinaka qabla fakhrika, masa kamu senang atau kaya sebelum datang kesusahan, kefakiran. Sebab kefakiran kan kufrun, kefakiran kadang-kadang boleh membawa kepada kekufuran. Sebab kita aku nak makan apa, aku nak semayang macam mana, kain tak ada, apa tak ada, sebagai contoh. Dan juga Nabi SAW menyebut iaitu faragika qabla syughlika, waktu lapang engkau sebelum datang waktu sibuk. Mana bila dah sibuk barulah tak semayang, tak sempat lah nak semayang lah, kenduri orang ramai lah, tak sempat lagi semayang ni, nak salang kaut. Yang buat kenduri tu akan datang buat kenduri hari-hari tutup, hari-hari cuti tu, ingat pergi semayang dulu, tinggalkan isteri pergi semayang, tukar isteri pergi semayang, kita duduk situ. Jangan tak semayang lagi sebab apa? Sebab sibuk. Jangan, itu Allah uji kita. Dan hayataka qabla mautika, masa kau hidup inilah sebelum datangnya kematian engkau. Kau ingat yang tu. Jadi gula ke tak gula ke, kalau kita ingat aku masa aku duduk tengah ibadat kepada Allah, untuk Allah lah, aku dah peruntukkan masa untuk Allah SWT. Jadi untuk apa benda lain? Benda lain itu peruntukan yang kedua. Untuk keluarga, untuk masyarakat, itu yang kedua. Dia prioriti sekarang ialah masa jadual itu, timetable-nya untuk Allah, maka untuk Allah. Selepas ini untuk masyarakat. Selepas ini untuk individu. So bila kita kelaskan, kita ada jadual tertentu dengan pembahagian peruntukan masa, insya-Allah segalanya akan berlaku dengan sebaik-baik perancangan, insya-Allah. Ustaz, tambahan soalan satu. Soalan dia simple je. Adakah normal orang yang kalau macam ni, dia semayang je asyik terfikir benda lain je? Sebab kata orang biasalah tu terfikir tu, dia kata.
Sebab itu bila kita jenis mudah teringat, dia bukan seorang ni. Bila takbir tu dia nampak takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mana bila dia besar, yang lain tu kecil sebenarnya. Tetapi dalam pemikiran kita, sebab kita manusia, mari tadi isteri aku pesan apa duk ni? Dia tu imam. Pesan apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Baca cantik punya kan. Aduh, terlupa kebit duit. So, pegang tau. Sentuh tu. Itu standard biasa. Memang ada berlaku. Sebab itu disarankan orang yang suka berkhayal, maka disarankan untuk dia berjemaah. Apabila dia berjemaah, dia khayal, orang sebelah akan khusyuk. Orang sebelah khusyuk, kita akan khayal. Dia macam tu. Dia akan topak menopak. Maka jarang berlaku, semua tu akan khayal. Sebab tu bila tu imam salah, maka yang belakang akan membantu, menegur. Jangan tegur kan. Dan hatinya niat zikir, subhanallah, yang tegur tu imam. Mana bila tegur itu, mana tu imam tu jadi tu imam tadi tu, tu imam nak beli gula tu. Jadi bila tegur belakang, dia teringat. Jadi ini pentingnya. Mana dia teringat tu, dia tengah khusyuk. Jadi pahala khusyuk akan masuk kepala orang yang tidak khusyuk tadi. Faham. Orang yang tak khusyuk akan dapat manfaat daripada orang yang khusyuk. Sebab itu sunnah sangat-sangat muakkad, dituntut sangat-sangat untuk kita berjemaah untuk dapat pahala yang average, sama rata sahaja, pahala 27 kali ganda walaupun kita tak khusyuk tapi jiran kita khusyuk. Tapi kalau kita sembahyang seorang kat rumah dah tak khusyuk, banyak benda lagi. So sembahyang seorang dapat satu, tambah lagi tak khusyuk, wallahu a'lam lah, banyak mana dapat. Jadi disarankan kepada yang memang keluar masuk on off dia punya pemikiran kepada dunia dan akhirat, maka sayugianya, kita lama kata sayugia, dituntut untuk dia berjemaah supaya dia akan dapat pahala 27 dan dapat kekhusyukan ketika dia bersolat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saling melengkapi di antara satu sama lain. Terima kasih Ustaz untuk tamsilan yang diberikan sebentar tadi untuk contoh terbaik kepada kita semua. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Puan Masrifah Nur Jamain, katanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah tips pengurusan masa yang baik, berkualiti dan dengan efektif? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Puan Masrifah Nur untuk soalan ini. Silakan Ustaz, pengurusan masa berkualiti. Pengurusan masa yang paling baik ialah satu, kita akan ikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW, sudah pasti. Sudah pasti. Yang kedua, kita ingat amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asri dan banyak-banyak surah-surah yang lain. Dan begitu juga yang ketiganya ialah kita tawan hati kita. Kita tawan hati kita dengan doa, ya muqallibal qulub, duhai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, sabbit qalbi ala dinik. Sebab apa Ustaz sebut satu-satu? Sebab ada yang sebut ya mukallibal qulub. Ya mukallibal qulub, duhai anjing yang terlatih. Jadi dia muqallib, Allah yang membolak-balikkan. Atau yang mukallib itu anjing yang terlatih ataupun jurulatih anjing. Jauh beza tu, huruf qaf dan huruf kaf. Jadi duhai Allah, ini doa Nabi SAW. Kita nak tawan masa ni. Duhai Allah yang membolak-balikkan hatiku, kekalkan ala dinika wa ala ta'atika. Taat kepada engkau dan juga kekal atas agamamu. Itu kita nak masa tu. Jadi dengan itu kita merancang dan hati kita sentiasa tak berubah, tetap istiqamah dengan timetable yang kita buat, dengan schedule yang kita buat, dengan peruntukan masa yang kita buat. Jangan, yang keempatnya, jangan tangguh. Dan apa jua yang kita buat, jangan tertangguh-tangguh. Tunggulah besok, tunggulah sekejap lagi. No, terus buat. Jangan bertangguh dalam melaksanakan ibadat. Jangan bertangguh dalam melaksanakan apa ni syariat. Jangan bertangguh untuk berdakwah kepada Allah SWT. Dan ingatlah pesan Nabi SAW dalam satu hadis yang pendek, nikmatani maghbunun fihima katsirun minal ins. Dua nikmat yang sentiasa manusia lupa, iaitu nikmat al-faragh was-sihah, nikmat kelapangan masa dan juga kesihatan. Jadi untuk mendapat apa ni yang efektif, yang berkualiti, kena ikut sekuen atau perjalanan yang ditunjuk oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan rebutlah peluang bahawasanya aku dah tak ada dah. Dan 5 perkara yang disebut tadi, masa hidup aku, masa sihat aku, masa tenang aku dan sebagainya, aku nak rebut betul-betul dan aku naklah rancang betul-betul dengan 3 perancangan masa tadi. Maka itulah yang paling baik dan yang paling efektif, ialah kita laksanakan apa yang kita rancang. Kerana orang yang gagal, sebut kita gagal merancang, dia gagal lebih awal. Tapi yang gagal selepas merancang, itulah orang yang telah berjaya sebenarnya dalam apa yang dia lakukan, insya-Allah. Subhanallah. Jadi kita kira itu sebagai nota penting dan juga penutup untuk perbincangan kita pada pagi ini. Dapat kita tips untuk menguruskan masa dengan baik, berkualiti dan sangat
sangat efektif. Dan kita minta untuk Al-Fadhil Ustaz memimpin doa untuk penutup pada pagi ini. Doa ringkas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Sami' wa ya Basir. Ya Allah yang mendengar, ya Allah yang melihat, ya Allah kami mohon pada ketika dan saat ini, ya Allah, andai kata ada sisa dosa yang belum diampunkan, kami mohon keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunan juga buat ibu dan ayah kami, ya Allah, guru-guru kami, ustazah kami, ya Allah, sahabat kami, jiran tetangga kami, muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, Engkau perintahkan langit-Mu, hentikanlah hujan, ya Allah, agar mereka yang dibanjiri itu, ya Allah, tenang untuk ibadat kepada Engkau, ya Allah. Perintahkanlah, ya Allah, bumi-Mu, ya Allah, agar dia menelan dan menghisap segala sisa air yang masih ada, ya Allah, agar mereka dapat tunduk bersujud. Dan ya Allah, mereka ditimpa musibah ini, ya Allah, berikanlah ketenangan, kesabaran kepada mereka, ya Arhamar Rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat sidang penonton, uruskanlah masa dengan baik. Sekali ia melangkah ke hadapan, ia takkan berundur walau sesaat ke belakang. Itu untuk peringatan. Sidang penonton, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa esok bersama dengan moderator kita Dai Anas dan bintang ilmuwan Ustaz Zul Ramli Razali dengan topik perbincangan sirah tokoh hadis Imam Abu Daud. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.